بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kembali kita meneruskan majlis pembacaan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diambil daripada Kitabul Arba'in fi Mabanil Islami wa Qawaidil Ahkam, atau lebih dikenali sebagai Arba'in An-Nawawiyah atau Arba'un An-Nawawiyah, iaitu sebuah kitab yang menghimpunkan 42 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'lif Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Yahya bin Sharaf bin Muri An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, atau lebih dikenali dengan panggilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ulama besar di sisi mazhab Syafi'i yang sangat terkenal sampai ke hari ini, yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah dalam usia muda 45 tahun. Jadi telah jauh jaraknya di antara Imam Nawawi rahimahullah dengan kita. Kita berada pada tahun 1422 Hijrah. 1442 Hijrah. Tolak dengan 676. Ya. Hampir-hampir berapa? Ya, sekitar 1400, ya, tolak 600 lebih, dalam 800, 700 tahun, 900 tahun telah berlalu. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, keberkatannya sebagaimana yang sering kita sebut, Allah muliakan beliau rahimahullah dengan kitab-kitabnya yang diambil manfaat oleh umat Islam di seluruh belahan dunia, termasuk kita pada hari ini. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung kembali, iaitu hadis yang ke-28, Al-Hadis Ats-Tsaminu wal-Ishrun, hadis yang ke-28, dan ini merupakan sesi yang kedua. Dan hadis ini kita akan jelaskan secara terperinci, ya, setiap daripada wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah, iaitu 4 wasiat yang utama yang Nabi SAW wasiatkan kepada, ya, sahabat Nabi SAW, yang diriwayatkan daripada, ya, salah seorang sahabat Nabi SAW, iaitu Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Baik, kita baca kembali hadis ini dan kita akan sambung kembali, ya, penjelasan untuk wasiat Nabi SAW yang seterusnya. Qala Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل
was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qal, ya, dia berkata, wa azana Rasulullah SAW mau'izatun. Rasulullah SAW memberikan satu nasihat kepada kami, dengan nasihat yang membuatkan hati takut, ya, hati kami menjadi takut dan menjadikan air mata kami berlinangan. Lalu kami pun berkata, wahai Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah. Oleh kerana itu, berikanlah wasiat kepada kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kamu, hendaklah kamu bertakwa, ya, kepada Allah. Itu wasiat Nabi SAW yang pertama. Yang kedua, mendengar dan taat walaupun kamu diperintah oleh seorang budak, ya. Dalam hadis lain disebut, ya, budak Habasyah, kulit hitam, rambut keriting. Sungguh orang yang masih hidup di antara kamu nanti, ya, sepeninggalan aku akan melihat banyaknya perselisihan. Nabi SAW sebut situasi umat Islam. Ya, nanti di antara kamu yang masih hidup, kamu akan lihat banyaknya perselisihan di kalangan umat Islam. Ya, makanya hendaklah kamu semua berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Nabi SAW perintahkan dalam situasi itu, apa yang perlu kamu buat? Pegang teguh di atas petunjuk Nabi SAW dan para sahabat, khusus khulafa ar-rasyidin yang berjalan di atas petunjuk Nabi SAW tersebut. Kemudian Nabi SAW perintahkan, berpeganglah erat-erat sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi garham kalian kamu, yaitu sunnahnya Nabi SAW dan khulafa ar-rasyidin. Kemudian wasiat Nabi SAW yang terakhir, yang keempat, dan jauhilah oleh kamu setiap perkara yang baru dalam agama. Di dalam bentuk urusan apa ni? Agama, syariat. Kerana sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah, ya, al-ikhtira', mengada-ngadakan sesuatu di dalam agama yang tak diizinkan oleh Allah Ta'ala. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Dan Nabi SAW beri kemuncak hukum, ultimum, penalti. Ya, hukum bid'ah itu adalah sesat, haram, haramun. Wadih, jelas sekali. Baik. Jadi hadis ini, jika kita mendengarnya, pasti jelas. Tidak ada kesamaran padanya. Sangat jelas. Namun begitu, Nabi SAW menjelaskan keseluruh 4 perkara ini di dalam pelbagai hadis yang tak terhitung banyaknya. Ya, khususnya wasiat Nabi SAW yang pertama, iaitu tentang takwa kepada Allah. Banyak. Dan ini yang akan kita jelaskan sebentar lagi. Ya, pada majlis kita yang sebelum ini, kita telah mengambil faedah daripada mukadimah, iaitu senario awal hadis ini tentang para sahabat Nabi SAW yang minta nasihat, menunjukkan, ya, betapa nasihat itu adalah, ya, sungguh memberi manfaat. Ya, fazakir tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, wasiat, dan ia sangat berguna bagi orang beriman. Dan para sahabat adalah, ya, as-sabiqun al-awwalun, orang yang paling awal beriman kepada Nabi SAW. Iaitu siapa mereka? Muhajirin. Kemudian diikuti oleh Ansar. Ya, dan telah berlalu penjelasannya tentang pelajaran penting, iaitu contohilah para sahabat Nabi SAW di dalam mereka untuk menjaga keselamatan diri mereka, khusus dalam urusan akhirat. Ya. Dan bagaimana mereka bertindak balas dengan melaksanakan apa yang diwasiatkan oleh Nabi SAW. Baik. Sekarang kita masuk kepada wasiat Nabi SAW yang pertama, iaitu usikum bitaqwallah ya azza wa jal. Aku berwasiat kepada kamu, hendaklah kamu bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wasiat bertakwa kepada Allah ini telah berlalu penjelasannya ketika mana kita mengambil faedah daripada hadis ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, iaitu bertakwalah kepada Allah di mana pun kamu berada. Ya, dan iringilah ya perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, yang baik. Ya, walaupun bagaimanapun baik juga kita ulangi kembali, kerana takwa ini adalah perintah Allah di setiap masa. Ya. Semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam menasihati umat mereka agar bertakwa kepada Allah tanpa gagal. Kerana takwa adalah syarat masuk syurga. Takwa adalah sebaik-baik bekal seorang hamba untuk dia bertemu dengan Allah Ta'ala di negeri akhirat. Dan takwa maknanya adalah tauhid. Takwa maknanya adalah ibadah. Takwa maknanya adalah akhlak. Dan takwa maknanya adalah muamalah. Dan takwa itu disimpulkan iaitu menegakkan ubudiyah kepada Allah dan menegakkan ya hubungan sesama manusia. Iaitu dalam bahasa yang sering kita pakai, iaitu menegakkan hablum minallah wa hablum minan nas. Khusus pula bagi umat Nabi SAW tanpa gagal. Setiap hari Jumaat, khatib yang naik di atas mimbar sebelum menyampaikan ya khutbahnya, isi kandung yang akan disampaikan berdasarkan tajuk-tajuk yang akan disampaikan, awal kali setelah memuji Allah, ya berselawat pada Nabi SAW, berdoa, maka akan dimulakan, ya saya berpesan kepada diri saya dan sidang jemaah sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang ditegah. Kemudian dibacakan ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Contoh. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita, yaitu di dalam khutbah, ya di dalam kuliah diawali dengan khutbah, yaitu khutbatul hajah. Sebagaimana yang setiap kali kita mulai kuliah kita, ya kita mulai dengan innal hamdalillah nahmaduhu dan sebagainya. Kemudian kita akan bacakan 3 ayat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih dan seterusnya. Ya kerana apa? Itu adalah sunnah Nabi SAW. Ya. Dan Allah Ta'ala memerintahkan ya kepada para rasul, ya yang diberikan kitab suci, ya, dan juga seluruh rasul agar berwasiat pada umatnya dengan pesan takwa. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Surah An-Nisa ayat 131. Ya. Jadi banyak sekali tak terhitung ayat-ayat yang memerintahkan agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaklah kita ya sering mengingati. Seorang suami mengingati isteri dan anak-anaknya agar sentiasa bertakwa di dalam keadaan mana pun, khususnya ketika bersendirian. Ya, sebagaimana kita sebut, takwa itu adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa itu adalah engkau melakukan amal ibadah, anta'mala dengan taat pada perintah Allah di bawah cahaya Allah. Dan pada masa yang sama kamu sangat berharap balasan pahala daripada Allah. Kemuncaknya nak apa? Di akhirat dapat syurga. Wa anta truka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Pada masa yang sama meninggalkan seluruh maksiat. Ya. Anta truka maksiatallah. Maksiat kepada Allah di bawah cahaya bimbingan Allah. Dan pada masa yang sama takut terhadap azab Allah. Maka sempurnalah takwa seseorang itu, dia berjalan di atasnya dengan melaksanakan perintah meninggalkan tegahan sekuat dan semampu mungkin, dan hidupnya itu penuh dengan mujahadah siang dan malam agar dia dapat melaksanakan perkara tersebut. Ya, dan itulah dia takwa yang sebenarnya. Maka hendaklah kita
Setiap saat lebih baik daripada saat-saat yang telah berlalu. Makin meningkat umur, makin tinggi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu secara ringkas selesai. Ya. Kerana penjelasannya telah berlalu ketika mana kita membahaskan hadis tersebut, iaitu hadis yang menjelaskan ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu hadis yang keberapa tu? Ya, hadis yang keberapa? Ingat tak? Ya. Hadis yang, cuba cek, tengok hadis yang berapa. Iaitu hadis yang ke-18. Maka bolehlah dirujuk kepada rakaman yang telah berlalu. Baik, sekarang kita lanjutkan dengan wasiat Nabi SAW yang ke-20, iaitu was-sam'i wat-ta'ah. Ya, was-sam'i wat-ta'ah, mendengar dan taat. Ya, walaupun kamu diperintah oleh seorang budak. Ini adalah hal yang berkaitan dengan urusan apa ni? Urusan ketaatan kepada manusia. Dalam jurusan apa ni? Dalam jurusan pemerintahan. Ini dia kewajipan yang kedua. Tengok, Nabi SAW mula pesan agar bertakwa kepada Allah. Itu apa dia? Hak Allah, iaitu hubungan kita dengan Allah, vertikal. Ya, Allah fis sama, dengan Allah. Ya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dengan Allah Taala hubungan secara vertikal, menegak. Iaitu menegakkan ubudiyah, memperhambakan diri kepada Allah dalam segala apa yang Allah telah tetapkan untuk kita laksanakan, menerusi lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada qala Allah wa qala Rasul. Sekarang tengok urutan yang kedua adalah betapa besarnya. Ya, ini apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni, mengikut urutan keutamaan, kepentingan. Ya, second instruction, second commandment daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah apa? Ya, iaitu ya was-sam'i wat-ta'ah. Ya. Wa in ta'ammara alaikum abdun. Iaitu kamu mendengar dan taat walaupun kamu diperintah oleh seorang budak. Ini adalah hal yang berkaitan dengan hubungan secara horizontal, mendatar, iaitu sesama manusia. Dan tentu yang mengatur, yang mengurus kehidupan manusia ini adanya ketua. Ya, yang kita panggil ketua yang terbesar adalah ketua negara. Sama ada ketua negara itu titlenya adalah sultan, raja, presiden, perdana menteri, menteri, serta barisan kabinetnya. Itu dia. Ya, itulah corak sistem pemerintahan yang dipakai pada zaman sekarang. Ya, kalau dulu satu corak saja, raja, sultan. Ya, sampai ke zaman Nabi SAW, sampai yang terakhir jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Ya. Dan perkara yang berkaitan dengan kepimpinan adalah merupakan perkara yang berkaitan dengan agama. Jadi agama sekali-kali tak akan memisahkan dengan urusan pemerintahan. Sehingga Nabi SAW wasiatkan kita menduduki urutan kedua setelah taat, bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebab manusia hidup di dunia, di atas muka bumi ini ada pemerintah. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan kita manusia, ya, disebab sekurang-kurangnya 3 sebab utama Allah jadikan kita. Satu yang berkaitan dengan hak-hak Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat ayat 57. Ini penegakan ibadah kepada Allah. Wajib sampai mati, tanpa gagal. Yang kedua, ini dia yang berkaitan dengan ini. Wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, aku nak jadikan pemimpin, khalifah, di atas muka bumi. Yang pemimpin-pemimpin itu asalnya semua mereka adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah. Mulai daripada Nabi Adam AS, ya, kemudian berlaku kegelinciran, Allah datangkan Nabi Nuh AS. Rasul-rasul itu semua adalah pemimpin. Pemimpin kepada apa? Pemimpin kepada tauhid. Dan mereka tak semestinya pemimpin dalam urusan kekuasaan, mengatur negara, tak semestinya. Ya. Jadi pemimpin yang disebutlah hadis ini pemimpin yang mengatur negara. Kendali pemerintahan itu ada di tangannya. Dialah yang mengatur, ya, perjalanan negara tersebut dengan mengadakan aturan-aturan, ya, undang-undang dan pelbagai lagi. Ya, pemimpin itu satu saja. Dan ditolong, dibantu oleh
para menterinya. Kalau zaman dulu dia panggil apa? Menteri, bendahara, temenggung, macam-macam lah. Zaman sekarang dipanggil dengan kementerian-kementerian. Tu Kementerian Keuangan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Industri, Kementerian Agama, Jabatan Agama, macam-macam. Ya, tak boleh seseorang itu melakukan tugas secara bersendirian. Mana ada orang boleh jadi dia semua buat one man show. At the end die standing. Jadi perlukan pembantu-pembantu. Nanti ada division ketenteraan. Ya, di zaman sekarang lagi canggih, lagi kompleks nak mengatur negara. Sebab apa? Nak mempertahankan negara saja ada macam-macam jenis. Ya, tentera udara, tentera darat, tentera laut. Ya, tentera yang nampak, tentera yang tak nampak. Persenjataan dan sebagainya. It's very complex, it's very complicated. Very tedious job. Jadi very challenging jadi pemimpin di zaman sekarang. Jadi Nabi SAW, ia mengetahui, Allah memaklumkan, dan Allah maha mengetahui tentang hamba-hamba ciptaannya. Makin lama makin kompleks kehidupan mereka. Apatah lagi di zaman sekarang. Ia nak mengurus manusia yang jauh daripada agama. Ia manusia yang makin cerdik dan pintar. Ya, kalau dulu kepintaran itu relatif gapnya besar. Ya, di antara orang pintar dan orang tak pintar ni besarnya orang yang tak pintar, yang tak sekolah, tak masuk universiti. Tapi zaman sekarang gapnya kecil, terutamanya negara-negara maju. In average, most of their citizens highly educated. Bawa taksi pun graduate university. Jaga kaunter pun graduate university. Kita pun menuju ke arah itu juga sekarang. Dengan dasar pendidikan negara yang memastikan tidak ada orang yang buta huruf. Nak memastikan menuju negara maju, mesti at least, for example, 70% of total population must be graduate from university. Itu baru negara maju. Jadi kompleks kita nak mengurus orang seperti ini. Apatah lagi lebih kompleks, corak pemikiran itu doktrinisasinya bukan Islam. Bercampur bau dengan doktrinisasi daripada cara pemikiran orang kafir. Liberal ada, komunis ada, sekuleris ada, macam-macam, pluralis ada, etis ada, Islam pula berbagai, fikrah, firqah dan fikrah berbagai. Cara fikir mengikut corak kelompok masing-masing. Belum lagi yang mengatasnamakan Islam atas nama parti-parti dan sebagainya. Senang tak nak monitor, nak kontrol ni? Very tough, very difficult. Jadi perlukan corak kepimpinan yang luar biasa. Kalau kita belajar ilmu pengurusan, leadership tu ada macam-macam jenis. Yang pertama adalah apa? Autocratic style. Kaedah kuku besi. Tu very effective. Macam negara komunis tu. Kaedah yang kedua iaitu dia panggil democratic leadership style. Yang ketiga participative leadership style. Yang keempat laissez-faire leadership style. Yang kelima merangkumi seluruhnya, situational leadership style. Understand or not? Ini pengurusan. Kena baca ilmu pengurusan, attend kursus pengurusan, beri latihan tentang pengurusan, fahamlah bab ini. Tapi sekadar just an overview, introduction, eye opener. Baik. Jadi Islam, Allah menjadikan manusia tadi, satu jadi khalifah, yang kedua iaitu huwa ansya'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah yang ciptakan Adam daripada tanah, asal nenek moyang kita. Untuk apa? Sebagai pemakmur dunia. Jadi dua tugas ni, tugas manusia, iaitu pemerintah dan pengelola. Jadi Islam meletakkan pemerintahan nombor satu. Sehingga tak terhitung hadis-hadis yang menjelaskan tentang kewajipan taat terhadap pemerintah. Dan ini yang banyak dilanggari oleh sebahagian besar umat Islam di kebanyakan negara umat Islam. Kenapa? Kerana mereka telah mengikut acuan doktrinisasi sistem demokrasi orang kafir. Apa akibatnya? Bila mereka berpaling daripada petunjuk Nabi SAW, perpecahan, perseteruan, pertelingkahan, perkelahian, pemberontakan, demonstrasi jalanan, celaan terhadap pemimpin, saling salah menyalahkan, saling dedah menedahkan, saling jatuh menjatuhkan, siang malam bermusuh-musuhan. Apa sebab? Nak merebut kekuasaan. Padahal kalau mereka membuka hadis-hadis Nabi SAW, ayat Quran, pasti apa yang mereka buat itu berada di kutub utara, apa yang Islam perintahkan berada di kutub selatan. Tak bertemu. Sungguh sedih. Inilah
ya, keterperosokan umat Islam di zaman sekarang akibat perkara tersebut, menyelisihi wasiat Nabi SAW yang kedua. Ya. Sehingga Nabi SAW sebut kes yang ekstrim, iaitu dengar dan taat walaupun diperintah oleh seorang budak. Budak ni apa maknanya? Hamba saya. Hamba saya boleh jadi pemerintah tak? Tak boleh. Tapi berlaku dalam sejarah, iaitu adanya kerajaan Mamluk. Mamluk tu kata singular untuk mamalik, iaitu hamba. Hamba yang jadi raja, yang jadi pemerintah. Bukan pendek dia memerintah. Setelah kejatuhan kerajaan Ayyubiyah. Inilah zaman Imam Nawawi rahimahullah yang telah kita sebut ketika menjelaskan biografi Imam Nawawi rahimahullah sebelum mensyarahkan Arba'in ini. Imam Nawawi rahimahullah lahir pada tahun 631 Hijrah. Iaitu pada waktu dia lahir itu, kerajaan Ayyubiyah berada pada penghujung kemalapannya, jatuh. Ya, jatuh, take over by, iaitu kerajaan Mamluk. Ya, sebab kerajaan Ayyubiyah, ya, dia bermula pada tahun 564 Hijrah dan tamat pada tahun 648 Hijrah. Jadi Imam Nawawi rahimahullah sempat berapa tahun? Iaitu 648 tolak 631. Berapa? Kira. 648 tolak 631. Maknanya umur Imam Nawawi rahimahullah ketika itu 17 tahun. Dan bila Imam Nawawi rahimahullah keluar daripada perkampungannya Nawa pergi ke Syam, ke Damsyik, 18 tahun. Tu. Ya, maknanya ketika itu zaman yang dunia Islam tak stabil. Ya, kerajaan lemah, perebutan kuasa. Akhirnya jatuh kerajaan Ayyubiyah itu, ya, yang memerintah, ya, lama 564 hingga 648. Atau lah berapa tahun dia perintah? Ya. Lebih kurang dalam 80 tahun. 90 tahun lah, round figure 100 years. Satu kurun. Kemudian naik kerajaan hamba saya tadi, Mamluk. Ya, kerajaan Mamluk naik pada tahun 648 Hijrah sehingga 923 Hijrah. Lama ni. Lagi lama pada kerajaan Ayyubiyah, menunjukkan hamba-hamba dia hebat dalam urusan pemerintahan. Hamba tu hamba jadi... Okey, hamba di sini ni jangan ingat hamba yang daripada Afrika tu. Hamba Mamluk ni adalah hamba kulit putih. Hamba kulit putih yang dibeli, yang sama ada dapat menerusi tawanan perang ataupun yang dibeli ataupun dari hadiah kerajaan-kerajaan. Dan menurut sejarah, kerajaan Mamluk ini majoriti mereka adalah daripada keturunan orang-orang Turki. Dan supplier utamanya adalah daripada Transonia. Apa nama negara tu? Transonia, dan sebut tak kerti. Bukan Tanzania, Afrika. Transonia begitulah. Dekat Kazakhstan, ya, Kyrgyzstan, Tajikistan. Tu semua belah stan tu. Orang putih tu putih aja. Waktu berperang kalah, tangkap atau dijual. Jadi 3 jenis. Mereka tu dia perolehi. Yang mula-mula kerajaan guna hamba ni kerajaan apa? Iaitu kerajaan zaman Al-Ma'mun lagi. Al-Ma'mun dia mula masuk, dia beli. Ya, dia beli banyak-banyak untuk jadi pekerja. Akhirnya jadi tentera. Tu. Ketika mana orang Arab tak percaya lagi dah pada orang Arab. Jadi macam mana nak memperkuatkan tentera dia? Maka dia import, beli hamba saya yang berketurunan kulit putih. Ya. Macam sekarang lah. Bukan hamba saya lah, tapi nak menunjukkan pemahaman. Kita dah tak percaya dah pekerja orang tempatan. Akhirnya ambil siapa? Ambil daripada import luar negara, daripada Indonesia, Bangla, daripada Nepal. Akhirnya dia jadi warga negara. Akhirnya dia masuk universiti. Akhirnya dia jadi calon. Akhirnya dia jadi adun. Lama-lama dia jadi Perdana Menteri. Itu dah berlaku di Sabah. Orang Filipina migrate, akhirnya dapat IC. Lama-lama dia jadi rakyat, anak-anak dia. Jadi calon, bertanding, menang dia. Akhirnya jadi menteri. Nampak tak? Sama je. Roda itu sama. Aturannya sama. Akhirnya naik kerajaan pertama kali dalam sejarah, kerajaan hamba saya. Ni sezaman, masa itu ada Sultanul Auliya, Sultanul Ulama, Izzuddin Ibn Salam. Dia tu yang teguh. Ketika mana nak diminta, ya, untuk melawan dengan tentera Mongol. Mongol tentera Salib. Sebab ketika itu berhadapan dengan dua kerajaan jahat, kerajaan kafir, Mongol dan tentera Salib. Dua ni memerangi. Dan kerajaan Mamluk ni memiliki jasa yang sangat besar kerana pemimpin-pemimpin hebat-hebat. Yalah, memang well trained jadi tentera sebelum tu kan. Dah masak dengan medan pertempuran. Kemudian dia pula jadi pemerintah. Lagi pakar. Maknanya dia
hands on person. Hands on maknanya start by ranking daripada bawah. Jadi sultan tu sultanul ulama ketika itu kerajaan Mamluk tu perintahkan untuk ambil duit-duit harta ni daripada rakyat. Sebab apa? Nak beli kelengkapan tentera dan sebagainya, nak berperang ni, nak mempertahankan Islam. Tapi Sultan Ibn Is Abdul Salam dia kata apa? Kamu tu hamba. Kamu kena merdekakan jual diri kamu dulu. Kemudian tu hamba apa dalam istana kamu tu ramai hamba-hamba yang kaya-kaya. Dia kan hamba. Kaya-kaya semua tu. Ambil harta daripada semua hamba-hamba kamu tu, dayang-dayang apa semua dalam istana kamu. Tak cukup baru minta rakyat. Sebab tu dia dipanggil Sultanul Ulama. Hebat. Berani dia. Bercakap benar di depan pemerintah. Tapi dia datang pada pemerintah nasihat. Tapi dengan ketegasan yang luar biasa. Mana sah kamu jadi sultan? Kamu hamba. Jadi Mamluk itu adalah kerajaan Mamluk ataupun Mamalik jamak. Ya. Itu adalah hamba yang ayah mereka orang merdeka. Tapi kalau ayahnya hamba, anaknya hamba, itu dipanggil Al-Kin. Tu beza. Ya. Mamluk tu ayah dia merdeka. Berperang ke apa-apa, dia kan tertawan. Anak dia tu kena tangkap. Tu dijual atau dijual di pasar. Ya. Dan mereka sebenarnya mulia. Orang kulit putih. Bukan macam yang hamba saya daripada Afrika tu. Ya. Jadi hamba ni hamba first class. Cantik-cantik, handsome. Tengok orang Turki tu. Nampak tak? Besar. Macam orang putih badan. Macam-macam orang putih. Wajah orang putih semua dekat dia. Orang Eropah. Ya, sebab dulu bercampur bau. Satu dunia. Berperang dengan Rom, berperang dengan Parsi. Berkahwin campur bagai-bagai. Tu wajah orang Turki macam-macam. Ada rambut hitam, ada rambut merah, ada rambut kuning, ada mata biru, mata coklat, macam-macam jenis ada. Pergi Turki. Nampaklah kerencaman. Ya, iaitu bersatunya seluruh bangsa di Turki. Melayu dia tak nampak itu. Tapi sekarang pelajar Melayu Malaysia ramai belajar di Turki. Baik, boleh. Bukan cerita tu panjang. Jadi ia berlaku dalam sejarah adanya kerajaan, iaitu kerajaan hamba. Tapi kemudian mereka memerdekakan diri mereka, maka jadi kerajaan yang sah. Ya, itu ditegur oleh siapa? Sultanul Ulama yang berani, Masya Allah. Itu di zaman sebelum Al-Imam An-Nawawi. Transition period. Waktu itu. Ya, baik kembali. Jadi, wasiat Nabi SAW yang kedua ni sangat besar. Sebab itu kalau umat Islam memerhatikan hadis ini dan melaksanakannya, Islam akan menguasai dunia. Tapi kalau meninggalkan hadis ini, Islam kucak-kacir, berpecah belah siang malam. Naik satu kerajaan, dia fikir macam mana nak jatuhkan. Dan kita lihat realiti yang berlaku di hadapan kita. Ya, bukti yang nyata. Tak payah jauh-jauh, tengok negara kita sudah. Sampai hari ini tak selesai. Siang malam, wiridnya adalah untuk mengganti tampuk pemerintahan. Wahai para pemimpin, sepatutnya subjek yang berkaitan dengan kewajipan taat pada pemerintah ni subjek wajib. Sebab itulah kita lihat betapa para ulama mengetahui tentang betapa pentingnya, wajibnya taat pada pemerintah ini. Ya. Sehingga para ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka, hampir semua kitab akidah mereka pasti mereka akan memasukkan bab taat pada pemerintah. Kita telah belajar sebelum ini 2 kitab yang ditulis oleh iaitu ulama salaf. Ya, ulama salaf yang lahir pada kurun 100 hijrah sampai 300 hijrah. Kurun mufaddalah, kurun yang paling dekat dengan Nabi SAW. Maknanya informationnya masih pure, masih ori. Mereka berjalan di atas jalan itu. Dan mereka mengingatkan umat bukan hanya dengan lisan, tapi dengan tulisan. Supaya umat khusus di zaman sekarang kembali menoleh kepada kitab-kitab mereka. Kerana mereka adalah ulama Rabbani yang amanah. Yang tidak ada kepentingan langsung dengan urusan dunia, pemerintahan. Tidak ada kepentingan. Berbeza dengan ulama di zaman sekarang, mereka berbicara ada kepentingan. Mereka pula nak jadi pemerintah, nak take over kerajaan. Jauh tak beza para ulama di zaman sekarang? Jauh. Ya. Seolah-olah mereka itu merasa lebih baik mereka untuk mentadbir negara, padahal tidak semestinya. Bahkan lebih parah lagi berlaku. Sehingga bila dapat kekuasaan kepada mereka, lagi parah. Kemaksiatan makin juga berlaku. Ya, masyarakat pun tak berubah, sama saja sebelum itu. Ya, sebab untuk menjadi pemerintah ni, pemerintah yang bertakwa, ada syarat. Untuk menjadi pemerintah yang berjaya, ada syarat. Bagaimana dulu para pemerintah yang mereka menguruskan negara berjaya, Allah berikan kejayaan demi kejayaan, luas empire mereka. Ramai orang masuk Islam di tangan mereka.
Berbeza dengan pemerintah di zaman sekarang. Sebab apa? Pemerintah di zaman sekarang didapati bukan dengan cara syariat, tapi cara berebut siang malam. Siapa yang pandai susun strategi, dia pakai kaedah missionary. Ya. Matlamat menghalalkan cara and justify the means. Ya, matlamat menghalalkan cara. Berbohong, menipu, fitnah untuk meraih kekuasaan. Daripada mana mereka dapat kaedah ini? Daripada cara orang kafir. Itulah dia demokrasi. Demokrasi menghalalkan segala perkara yang haram. Maka mereka ikut terlibat di dalamnya, maka mereka terkena syubhat itu. Yang dulunya mereka haramkan, sekarang jadi halal. Yang dulu mereka halalkan, sekarang jadi haram. Untuk musuh haram semuanya, untuk mereka halal semuanya. Camkan ni perkara ini. Ini bukti terang-terang depan mata. Kenapa? Mereka menyelisih hadis Nabi SAW. Padahal Allah telah memberikan peringatan. Untuk diberikan kekuasaan itu ada syarat. Ya, tapi umat Islam tak ikut syarat ni. Mereka ikut tangan mereka. Mereka rasa dengan tangan mereka mampu untuk membentuk kerajaan yang baik. Padahal tidak berlaku. Kenapa? Tak terpenuhi syarat. Cuba lihat, Allah sebut rumus untuk mendapat pemerintahan yang terbaik. Dalam surah An-Nur ayat 55. Kalau mereka memerhatikan saja ayat ini, maka pasti mereka mengetahui kegagalan yang mereka hadapi kerana tidak comply dengan ayat ini. Apa firman Allah Ta'ala? Baca surah Rahman. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Wa'adallahu alladhina amanu. Surah apa? Minkum, surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Ayat ini adalah ayat yang terang jelas bagaimana Allah memberikan pemerintahan. Ya. Allah berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang beriman dan beramal soleh di antara kamu, bahawa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka pemerintah, penguasa di muka bumi. Sebagaimana dia, yakni Allah, telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Tengok rumus, diberikan kekuasaan pada pemerintah, ya, untuk mengurus negara dengan keadilan dan penuh keamanan, penuh kemakmuran. Baldatun thayyibatun ghafur. Ada beberapa syarat. Ini dua syarat yang pertama. Allah yang berhak bagi. Bila terpenuhi syarat. Syarat apa yang pertama? Beriman. Cuba lihat. Bab iman, bab tauhid di kalangan umat Islam gagal. Banyak yang melakukan kesyirikan. Banyak yang melakukan perkara-perkara yang Allah larang. Banyak yang tidak mengenali Allah dengan cara yang benar. Banyaknya kelompok-kelompok sesat dan pelbagai. Bahkan di kalangan mereka itu yang inginkan kekuasaan, banyaknya kecacatan dan celanya. Tak belajar akidah, ramai sekali. Iman. Yang kedua, beramal soleh. Ya, berapa ramai orang yang beramal soleh? Lihat nisbah masjid. Sedikit sekali. Majoriti tidak ada di masjid. Bagaimana Allah akan memberikan pemerintahan? Ya. Kita hendakkan pemerintah yang soleh, tapi kita sendiri tidak soleh. Bagaimana? Kemudian, ya, sambung lagi, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Ciri khas mereka adalah mereka teguh di atas agama. Tidak berbolak-balik. Sekejap haram, sekejap halal, sekejap haram, haram. Itu bukan. Ya, mereka tak termasuk dalam kelompok ini. Dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku. Syarat ketiga. Tadi iman, amal soleh. Yang ketiga, tetap istiqamah dalam melakukan ketaatan padaku. Betapa banyak sebelum itu mereka bukan main lagi alim, Masya Allah. Dia penampilannya jaga, tapi bila diberikan kekuasaan, tukar terus. Dari segi penampilan, dari segi kata-kata, dari segi gaya hidup. Dulu kata bukan main, dia tepati janji. Ya, siapa langgar peraturan dia akan kena. Tapi bila kena pada dia, dia buat, maka lepas. Nampak tak? Senang sekali. Betapa batilnya apa yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat,
tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Ya. Nih, mereka tidak bergantung pada Allah sepenuhnya, mereka bergantung pada manusia. Sehingga mereka bergantung juga pada orang kafir untuk mereka diberikan kekuasaan. Padahal Allah tidak mengajar demikian. 4 syarat ini disqualified semuanya, tak terpenuhi. Bagaimana Allah akan memberikan kepimpinan pada umat Islam? Sebab itulah umat Islam yang berlaku pada hari ini, mereka jauh daripada agama, sehingga mereka menjadi umat yang paling lemah. Tak pernah berlaku dalam sejarah umat Islam lemah seperti hari ini. Lihat dulu, umat Islam ditakuti di guru ni. Ya, pemerintah mereka Masya Allah berwibawa. Ya, mereka menjadi imam. Mereka menyampaikan khutbah, mereka yang memimpin perang dan pelbagai lagi. Walaupun tidak dinafikan ada banyak kelemahan-kelemahan mereka, tapi mereka tetap menjaga agama. Lihat pemimpin sekarang dan sepanjang zaman, sungguh hendaklah mereka kembali kepada ayat ini. Ya. Dan sesiapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang yang fasik. Baik, mari. Jadi, betapa besarnya prinsip berkaitan dengan ketaatan pada pemerintah, sehingga para ulama salah memasukkan di dalam kitab-kitab akidah mereka. Contoh, kita telah belajar sebelum ni kitab, iaitu kitab Syarhus Sunnah, yang ditulis oleh Al-Imam Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah, iaitu murid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana ni? Di Mesir. Yang lahir pada tahun 175 Hijrah dan meninggal pada tahun 264 Hijrah. Ini kurun terbaik, kurun mufaddalah, berada di antara kurun, ya, kurun 100 hingga 300 Hijrah. Ya, kita telah belajar di mana kata Imam Muzani rahimahullah dalam kitab ini. Kita baca semula, ulang kaji. Nak tunjuk para ulama salaf ni sangat concern, sangat tahu ni tentang perkara ini. Apa kata Imam Muzani rahimahullah tentang kewajipan taat pada pemerintah? Ya, wa ta'atu li ulil amri fi ma kana indallahi azza wa jal mardiyan wajtinabu ma kana indallahi muskhatan wa tarkul khuruji inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu ilallahi azza wa jal, ya, kayuma ya'tifu bihim ala ra'iyyatihim. Taat kepada pemerintah dalam perkara yang diradai di sisi Allah Ta'ala dan menjauhi perkara yang mendatangkan kemurkaan di sisi Allah. Juga meninggalkan pemberontakan. Tu, jangan melawan pemerintah yang sah. Ya, ketika pemerintah itu melampaui batas. Biasa orang memberontak ni, orang provok ni bila kata mereka itulah kononnya pemerintah tu zalim. Yang adil pun sama juga, dia nak jatuhkan, sama kan. Yang penting dia nak naik tampuk kekuasaan. Itu yang berlaku sekarang. Ya. Kezaliman tu alasan dia je. Ya. Dan berbuat, ya, sewenang-wenangnya pemerintah tu. Serta bertaubat kepada Allah Azza wa Jal agar dia menjadikan para pemerintah bersikap lembut terhadap rakyat mereka. Nampak tu? Di Imam Muzani rahimahullah kata, taat pada pemerintah wajib. Walaupun pemerintah tu zalim. Zalim tetap taat. Jangan memberontak, jangan provokasi, jangan jatuhkan dia. Apa yang perlu kita buat? Iaitu bertaubat. Ya, kepada Allah. Sebab apa? Pemerintah naik disebab apa? Oleh kita. Pemerintah cerminan rakyat. Pemerintah jahat, rakyatlah yang jahat. Rakyat jahat dapat pemimpin yang jahat. Jadi bagaimana kita nak dapat pemerintah yang baik kalau kita jahat? Tengok. Kita kata pemerintah rasuah. Rakyat rasuah tak? Rasuah daripada segi tinggi sampai segi kecil. Ya. Kita kata pemerintah menipu, kroni. Kita pun kroni juga. Mentang-mentang kita ada position dalam syarikat, kita ambil orang yang bekerja di tempat kita yang ada kaitan dengan kita dulu. Sama ada orang satu negeri kita ke, kamu orang negeri mana? Kelantan ni. Faham? Okey. Keutamaan masuk. Kadang-kadang cuba kita tengok, masuk satu organisasi tu satu jenis je. Majoriti tu satu negeri dia je. Kenapa berlaku demikian? Asabiah. Mana adil? Nampak? Tu. Banyak tak berlaku kezaliman, penipuan di kalangan sesama manusia? Banyak. Maka pemerintah yang naik seperti kamu. Ramai di kalangan rakyatnya tak faham agama. Maka yang naik pun tak faham agama juga. 2 kali 5. Rumus dia begitu. Jadi jangan rasa diri kita baik. Ya, sebab pemerintah tu cerminan kita. Tu contoh. Kemudian tengok apa kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dalam kitab Usul Sunnah yang telah kita selesai belajar. Kitab yang kedua dalam bab silsilah akidah sahihah yang membawa ke syurga.
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, murid terbaik Imam Syafi'i rahimahullah di bumi Baghdad, yang ditinggalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah sebelum menuju ke Mesir. Lahir lebih awal daripada Imam Muzani, 164 Hijrah, meninggal pada tahun 241 Hijrah. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah? Ya, was-sam'u wat-ta'atu lil a'immati wa amiril mu'minin al-birri wal fajir wa man waliyal khilafah wajtama'an nasu alaihi wa radu bih wa man alaihimu bisayfi hatta sara khalifatan wa summiya amiral mu'minin. Mendengar serta mentaati para imam dan pemimpin kaum mukmin yang baik atau buruk. Tu. Pemimpin yang baik atau yang buruk, yang jahat, yang zalim, yang adil. Juga kepada khalifah yang umat bersatu dan redha kepadanya, serta orang yang telah mengalahkan satu kaum dengan pedang kekuatan hingga dia menjadi khalifah dan disebut sebagai amirul mukmin. Sebab naiknya khalifah ni macam-macam cara. Cuba kita tengok sejarah Islam, pemerintah. Bukan naik dengan cara bersih. Kebanyakan di antara mereka, kadang-kadang ayah dibunuh oleh anak dia. Anak dia naik jadi sultan. Betul kan? Kadang-kadang ayah pula bunuh anak. Takut anak take over, ya, kekuasaan dia. Kadang-kadang orang lain pula datang bunuh. Ya, kelompok kecil katakan, kelompok nomad, Badawi ke mana-mana. Ya, kelompok Badui ni, dia buat satu kumpulan, akhirnya dia menyerang, dia take over, dia pula jadi ketua. Ini semua kalau belajar dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam yang banyak jenis tu. Mula daripada kerajaan Umayyah, kemudian Ayyubiyah, ya, Abbasiyah, berjalan terus, ya. Kemudian Abbasiyah, banyak kerajaan yang terpecah-pecah pergi ke belah Spanyol, pergi ke Afrika. Itu semua kerajaan Islam yang berpecah-pecah atas nama masing-masing. Ya. Macam-macam kerajaan sampai kepada kerajaan yang terakhir, Utsmaniyah. Silih berganti pemerintah mereka, kadang-kadang jatuh disebabkan pemberontakan. Ya, peperangan di antara sesama mereka. Dan itu berlaku. Memang kalau kita baca sejarah, kita takkan boleh lari begitu. Ya, itulah tabiat kauniyah yang Allah telah tetapkan. Ya. Kadang dalam satu kerajaan sama, contoh kerajaan Utsmaniyah, yang ni naik, adik-beradik dia kata tak setuju, jatuhkan dia. Dia naik tetap atas nama Utsmaniyah. Begitulah. Ya, bukan hanya berlaku pada orang Islam, berlaku juga pada orang kafir. Kerana apa? Manusia kena penyakit hubbur riyasah. Cinta kepada jawatan, kekuasaan. Ya, dapat kekuasaan. Sebelum dapat kekuasaan, okey, low profile, hidup secara orang biasa. Bila dah ada jawatan, sayang pada jawatan. Kata tak dikota lagi dah. Dulu tegas, bukan main lagi, itu haram. Wajib, ya, ditegakkan hukum Islam. Bila dah dapat kekuasaan, lembut. Lidah tak bertulang, langsung tak berbicara. Kamu akan bertanggungjawab di negeri akhirat. Bukti apa? Bukti tidak benarnya perjuangan mereka. Kalau benar, pasti mereka akan teguh. Kalau benar mereka tidak inginkan jawatan, pasti mereka sanggup menyatakan kebenaran. Tapi bila dah ada jawatan, kursi empuk, ada driver, semua fasiliti dibekalkan, maka mereka lupa. Inilah bencana. Sebab itu para ulama dulu takut untuk mendapat jawatan. Sebab apa? Bila dah ada jawatan, mereka terpaksa mengikut arahan pemerintah. Akhirnya benda yang haram mereka cari jalan untuk menghalalkannya. Itu yang berlaku dalam sejarah. Bacalah sejarah. Sejarah tak pernah menipu kita. Dan sejarah pasti akan berulang. Cuma tokoh-tokoh saja yang berbeza. Skripnya sama. Inilah umat Islam, tak belajar daripada sejarah. Kalau kita buka sejarah, tapi umat Islam sekarang buta tentang sejarahnya sendiri. Dia baca sejarah orang lain, bukan dia baca sejarah Islam. Sebab itu pelajaran penting Allah telah, ya, letakkan di depan mata kita. Bacalah sejarah-sejarah kerajaan Islam. Bagaimana mereka jatuh, bagaimana mereka Allah pertahankan mereka. Tengok rahsia mereka. Banyak sekali buku sejarah yang ditulis. Ya, tak larat kita nak baca. Bahkan buku-buku sejarah itu, setiap kerajaan itu ditulis dalam bahasa Inggeris, ditulis dalam bahasa Melayu, diterjemahkan lagi. Jadi wajib kita baca buku-buku sejarah itu supaya kita tidak melakukan kesilapan yang sama. Tapi apa yang berlaku sekarang sangat menakutkan. Umat Islam saling menjatuhkan atas nama mereka itu lebih baik, lebih amanah. Tapi itu semuanya ibarat fata morgana. Belum diuji, kamu boleh berbicara apa saja. Tapi bila diuji, kamu bahkan lebih teruk daripada apa yang kamu tuduhkan pada orang sebelum kamu. Rakyat kamu tak bela. Ya, bahkan kamu memperkukuhkan kedudukan kamu di posisi kedudukan kamu masing-masing. Inilah yang berlaku di sepanjang sejarah. Walau bagaimanapun, Islam meletakkan bahawa pemerintah siapa saja yang naik, sama ada dia naik dengan cara yang sah
atau dengan cara yang tidak sah. Menerusi sistem apa saja pun. Walaupun sistem itu tak diredai oleh Allah, sistem Islam tak diredai, tapi bila dia naik tetap sah. Contoh, ya, pada kerajaan-kerajaan Islam dulu, di antara cara yang mereka naik bagaimana? Menerusi pembunuhan, atau menerusi pemberontakan, atau menerusi apa? Keturunan tu okey lah. Ni cara yang tak sah ni. Tapi bila mereka naik, mereka menerusi peperangan, pedang. Ya. Maka bila mereka telah naik jadi pemerintah, wajib ditaati setelah dibayar. Tu kaedah Islam. Senang aja kaedah Islam. Siapa-siapa yang naik di kalangan orang Islam jadi pemerintah, maka wajib ditaati. Tanpa mempedulikan cara dia naik. Cara dia naik secara kudeta kan? Kan kudeta dilarang oleh Allah. Nah, itu nanti akan bertanggungjawab di akhirat. Urusan dia di akhirat. Ya, naik menerusi cara apa? Cara demonstrasi ke yang dilarang oleh Allah tu. Naik menerusi tu, dia berjaya menjatuhkan. Macam Arab Spring tu dia buat. Itu dilarang. Tapi bila dia menang, dia berjaya, jatuh, maka sah. Ya, sah. Ya, maka wajib ditaati. Kalau sistem sekarang pakai demokrasi. Ya, menang. Dia tipu dalam demokrasi umpamanya. Ya, dia tipu. Dia tipu permulaannya dengan apa? Kempen dia menipu. Betul kan? Dia kempen menipu, kalau kami menang, kami bagi itu, kami bagi ini. Ya, itu percuma, ini percuma. Bila menang, habuk mendarat. Tapi tetap wajib taat pada dia. Itu istilahnya apa? Pemerintah yang zalim. Pemerintah yang zalim wajib taat. Yang adil memang wajib taat. Yang adil pun ramai orang tak taat. Maka yang zalim tetap. Jadi Islam tu, Masya Allah. Ya. Sebab apa Nabi SAW perintahkan demikian? Sebab pemerintah dia adalah wakil untuk menjaga keamanan dan ketenteraman di dunia. Dia mengatur. Bayangkan kalau pemimpin itu tidak berada dalam situasi yang stabil, bagaimana dia nak mengurus negara? Macam sekarang tak stabil, betul kan? Siang malam cari jalan nak jatuhkan. Padahal itu dilarang oleh Allah. Wajib kamu taat. Apatah lagi dalam kondisi sekarang, negara berada dalam musibah. Ya. Tu ekonomi makin merosot, rakyat berada dalam keadaan susah. Wahai orang politik, jangan kamu menjatuhkan pemerintah yang ada. Taat, bersabar. Minta doa pada Allah, bertaubat. Itu kaedahnya, tapi tak pakai kaedah tu. Sebab apa? Menyelisihi. Sebab itu hadis ini kita kena jelaskan secara panjang lebar. Supaya kita memahaminya menurut perspektif yang benar. Berdasarkan neraca Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan jadi seperti kelompok Khawarij yang mengandalkan akal mereka. Sehingga menghukumkan pemerintah itu kafir. Maka wajib untuk memberontak dan menjatuhkan. Bahkan membunuh mereka itu. Ini dilarang sama sekali. Jahat macam mana pemerintah itu wajib taat. Cuba lihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Menghadapi pemerintah yang zolim, bukan hanya zolim, sesat lagi menyesatkan akidah. Bukan calang-calang ni akidah. Padahal boleh saja dah menjatuhkan. Sebab dah sesat dari sudut akidah, Mu'tazilah. Bukan setahun dua, puluhan tahun. Kerajaan Mu'tazilah menguasai pemerintahan Islam. Dia yang jadi khalifah. Dimulai dengan khalifah apa tu? Ya, khalifah mula Al-Ma'mun yang terjemahkan tu, yang terpengaruh. Kemudian datang anak-anak dia. Ya. Al-Mutawakkil, ya, dan sebagainya. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah terpaksa mendekam di dalam penjara, mempertahankan akidah bahawa Al-Quran adalah kalamullah. Satu je. Dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tak memprovokasi rakyat. Padahal rakyat dengar perkataan dia. Turun ke jalanan, lakukan demonstrasi, jatuhkan pemerintah yang zalim lagi sesat. Tak. Imam Ahmad rahimahullah kata apa pada rakyat? Pergi ikut dia. Bersabar. Balik ke rumah. Sabar. Duduk di rumah masing-masing. Tapi kalau orang hari ini, turun berdemonstrasi. Provokasi dalam Facebook. Provokasi sana sini. Tu jadi Arab Spring. Apa akibat? Apa akibat Arab Spring itu? Negara Islam hancur. Sampai sekarang. Hilang keamanan. Jatuh miskin. Papa lagi ada. Muflis. Seperti Libya. Seperti Yaman. Ya, yang mula-mula tu dicetuskan oleh Tunisia. Ini dia berbahayanya ulama jahat mengeluarkan fatwa. Wajib turun ke jalanan untuk menjatuhkan pemerintah yang zalim. Dia senang rendang, kaya, ya, dijaga oleh pengawan-pengawan, duduk di negara yang lain, keluar fatwa untuk negara lain, hancur negara tu. Dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah kerana telah menyelisih hadis-hadis Nabi SAW. Sebab tu ulama bukan sebarang ulama, bukan semuanya ulama. Sebab itu Imam Ghazali rahimahullah sebut ada dua jenis ulama. Ulama usuk, ulama jahat.
Ni seperti ini. Satu lagi ulama ul akhirah. Ulama ni lah ulama rabbani. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tadi. Bersabar. Ini ujian untuk kita. Ya. Sebab pemimpin yang zalim itu naik kerana kita yang zalim. Allah sekali-kali tak akan naik pemimpin zalim kalau rakyatnya tak zalim. Jadi rumusnya adalah 2 kali 5. Sama-sama jahat. Rakyat jahat dapat pemimpin jahat. Ya. Itu 2 kali 5. Sebab itu kalau kita belajar dalam sejarah kita akan temui perkataan-perkataan ya para ulama menyebutkan tentang kewajipan untuk sabar. Ya bagaimana larangan untuk mencela pemerintah. Bagaimana ya keadaan nasib ya yang mereka itu alami ketika mana mereka ditimpa dengan pemimpin-pemimpin yang zalim pada mereka. Ya tapi para ulama menyebutkan kenapa kamu dapat pemimpin yang zalim? Sebab kamu sendiri zalim. Jadi cara untuk keluar daripada kezaliman adalah dengan kamu kembali kepada Allah. Ya sebab itu perbahasan bab ini sangat panjang. Ya kita akan sebutkan supaya jelas. Supaya jangan kita terikut-ikut dengan orang yang memberontak terhadap pemerintah. Orang yang ya memprovokasi para pemerintah. Orang yang mencela, memfitnah, menuduh berbagai-bagai. Ya cuba kita lihat apa yang kita alami sekarang. Adakah bertambah baik? Tak bertambah baik. Adakah dengan jatuhnya pemerintahan sebelum ini bertambah baik kita? Tak. Bertambah buruk lagi ada. Betul kan? Cuba kita lihat contoh yang jauh. Yang dekat nanti orang sebut kita politik pula. Tapi kita kena sebut. Sebab itu adalah peringatan. Sebab realitinya di depan. Cuba lihat dulu Libya di bawah Muammar Gaddafi. Ya semoga Allah mengampuni dia. Menjadi negara yang terkaya di Afrika. Wangnya mahal, rakyatnya. Dia dengan projek buku hijau, maju negaranya. Tapi sekarang apa jadi pada Libya? Terpengaruh dengan Amerika. Terpengaruh dengan ulama jahat yang mengeluarkan fatwa. Wajib jatuhkan dia. Apa jadi Libya sekarang? Padang jarak, padang terkukuh. Hancur negaranya. Rakyatnya merempat. Hidup tak aman. Nyawa tiada nilai. Kita tengok Mesir. Ya sebab tu dulu. Negaranya aman. Kita boleh belajar, pergi. Tenang. Kemudian demonstrasi jatuh dia. Ya naik pula. Ya aman. Tak, jatuh kembali. Tengok, kamu menjatuhkan, akhirnya kamu juga akan dijatuhkan. Itu rumus yang kamu pilih. Jadi jangan menyalahkan bila kamu dijatuhkan. Kita tengok Iraq. Dulu kata Saddam Hussein zalim, jahat. Ketika dia zalim jahat, negaranya aman. Negaranya paling kaya. Ketika itu. Di antara negara di Timur Tengah itu yang kaya. Pakai duit dinar. Pelajar-pelajar Malaysia banyak lulusan daripada Iraq. Ulama-ulama Iraq hebat. Ialah tempat Imam Ahmad. Ya. Tapi bila demonstrasi itu yang bermula di Tunisia Square tu, membakar dirinya dengan minyak, maka bangkitlah amarah seluruh rakyat. Siapa yang memprovokasi? Para ulama jahat tadi. Ada lagi ulama ni sampai sekarang. Ya, Masya Allah, sungguh berbahaya. Dan ulama-ulama yang salah telah memperingatkan betapa bahayanya provokasi daripada para ulama yang mengkritik, menjatuhkan pemerintah. Itulah akibat dia. Tengok Iraq apa jadi pada Ahli Sunnah. Yang asalnya negara itu dimiliki oleh Ahli Sunnah. Sekarang siapa yang menguasai? Syiah. Apabila Syiah menguasai, apa akibat? Sulit dah nak dapat. Sebab dibantu oleh Iran. Memang Syiah itu nak menguasai Ahli Sunnah. Sasaran terakhirnya bumi Madinah dan Mekah yang akan dia kuasai. Sebab tu dia masuk campur tangan di Yaman. Sebab itu Arab Saudi terpaksa campur. Supaya jangan dia dapat masuk ke Arab Saudi. Sebab Arab Saudi itu di bahagian sebelah mengarah ke Irak, ke Iran. Itu di situ kawasannya orang Syiah yang masih ada berbaki di Arab Saudi. Dan mereka ada musuh dalam selimut. Cuba lihat apa yang berlaku pada Irak. Apa yang berlaku kepada Syria? Hancur. Ya. Akibat provokasi supaya menjatuhkan kerajaan Syiah Drus. Ketika Drus belum ada orang nak take over, dia baik, dia jaga keamanan. Selama mana jangan kuasa aku kau ambil. Tapi bila provokasi itu menjatuhkan dia, maka apa akibat? Habis dibunuh Ahli Sunnah, ulama-ulama yang dibunuh, hingga terpaksa di antara mereka melarikan diri keluar ke negara-negara lain. Apa akibat yang kau dapat? Apa buah, apa hasil yang kau dapat dengan provokasi menjatuhkan pemerintah? Bersabar. Kalau kamu bersabar, Masya Allah, aman. Kamu boleh keluar bekerja, boleh pergi menuntut ilmu, boleh mengajar. Tapi sekarang apa hasilnya? Hilang tempat-tempat terbaik untuk kita datang menuntut ilmu agama. Syria, buminya para ulama. Di antara negara yang didoakan oleh Nabi SAW untuk keberkahan. Syam dan Yaman. Nampak? Hancur dua-duanya. Dikuasai oleh Syiah. Akibat ni, ya, fatwa-fatwa untuk menjatuhkan pemerintah.
Tengok Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berhadapan dengan siapa? Kerajaan sesat, Mu'tazilah. Syria tu kata kerajaan sesat, tapi dia membenarkan keadaan ketika itu. Tapi bila kamu nak take over, takkan dia nak bagi. Nampak tak ni? Pelajaran yang sangat dekat dengan kita. Tapi umat Islam ni dia kena penyakit. Dia tak belajar daripada kesilapan yang mereka buat. Dia gila siang malam nak pemerintahan. Maka Allah berikan kehinaan demi kehinaan. Sampai sekarang tak berhenti siang malam. Ya. Bersabar. Ya, berdoa kepada Allah, memperbaiki diri. Taati apa yang Nabi SAW sebut. Kalau kita baca hadis banyak sekali ni perintah-perintah untuk taat. Ya, cuba kita lihat. Allah memberikan keistimewaan pada pemerintah. Yang adil. Yang zalim pun sama. Dia zalim tu dosa dia. Tapi kalau dia adil, kebaikan untuk rakyat. Betul kan? Pemimpin yang zalim tapi dapat menegakkan keadilan. Bagus tak untuk rakyat? Satu syarat je, kamu jangan take over kekuasaan aku. Itu je yang kamu nak terhikih-hikih nak kekuasaan tu dah buat apa? Itu yang dimarah. Taat dalam perkara yang makruf, dalam perkara maksiat jangan ikut. Contoh. Ya, tapi pemerintah yang kita lihat, dia tak larang kita untuk solat, tak larang kita untuk berpuasa, bekerja dan sebagainya. Cuma kamu kata mereka itu rasuah dan sebagainya. Tapi dalam mereka rasuah dan sebagainya, kita tak setuju yang itu maksiat, tak redha. Tapi kamu tetap diberikan peluang untuk mencari rezeki. Ini sebab apa? Tamak, nak seperti mereka itu. Itu je punca dia. Kalau kerana Allah, pasti mereka akan taat, bersabar. Mereka tugasnya, terutamanya para ulama, didik masyarakat, masukkan tauhid, perbaiki akhlak, perbaiki akidah. Semuanya boleh buat. Tak tunggu ada kekuasaan. Ya. Bahkan bila Allah beri kekuasaan, kamu tak dapat tegakkan hudud. Sampai sekarang. Puluhan tahun sudah. Bila dapat, bagi alasan. Alasan itu, alasan ini, alasan ini. Kalau kamu benar-benar takut kepada Allah, cinta pada Rasulullah SAW, buat saja. Betul kan? Dan terima risiko. Itu baru dia benar, perjuangan yang benar. Tapi tidak. Macam-macam alasan. Itu bukti kebatilan. Berbeza dengan generasi terbaik. Mereka bercakap dan mereka berbuat. Walaupun mereka zalim, tapi hukum Islam mereka jalankan. Luar biasa ni. Belajar daripada sejarah. Jangan tertipu dengan cara pemikiran orang kafir. Orang kafir mereka tidak ada cara, tidak ada sistem. Jadi mereka guna akal mereka. Sebab itu orang Islam bila tinggalkan agama mereka, cara agama mereka, mereka akan ditimpa kehinaan demi kehinaan. Bukankah Umar radhiyallahu anhu telah berpesan ketika mana tenteranya berjaya membebaskan kota Baitul Maqdis daripada penjajahan orang Kristian? Apa kata Imam Umar radhiyallahu anhu? Kita ini adalah satu umat yang Allah berikan kemuliaan dengan Islam. Selama mana kita berpegang teguh, berjalan di atas Islam, Allah akan berikan kita kemuliaan. Tapi bila mana kita tinggalkan Islam, Allah akan timpakan kehinaan demi kehinaan demi kehinaan. Sebab Umar radhiyallahu anhu sangat memahami tentang wasiat Nabi SAW. Yang ini, begitu juga yang lain. Contoh dalam hadis lain Nabi SAW sebut, hatta tarji'u ila dinikum. Kamu akan mulia oleh Allah Ta'ala sehingga kamu kembali semula pada agama kamu. Agama yang benar. Ni contoh dalam bab pemerintahan. Jadi taat. Sehingga Allah menyebutkan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Tu ayat jelas, terang. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemerintah kamu. Bila dia dah sah jadi pemerintah, taat. Jangan cari jalan nak menjatuhkan dia. Bersabar. Kalau kamu mengimani sistem demokrasi, tunggu saja pilihan raya. Waktu tu kamu pergilah mengundi. Ni sekarang kamu nak sibuk nak menjatuhkan, untuk apa dapat faedah? Rakyat dalam kesusahan dan seumpamanya. Masya Allah. Sebab itu apabila mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, maka tentu mereka tidak akan melakukan perkara demikian kecuali hati mereka telah rosak, hati yang sakit. Tengok Nabi SAW sebut, man akrama sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya akramahullahu yaumal qiyamah. Wa man ahana sultanallahi tabaraka wa ta'ala fid dunya ahanahullahu yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad. Barang siapa yang memuliakan penguasa Allah Ta'ala di atas dunia ini, pemerintah. Pemerintah itu istilahnya wakil Allah. Dia yang mengatur dunia. Maka Allah Ta'ala akan memuliakannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di dunia, maka Allah Ta'ala akan menghinakan pula pada hari kiamat. Ni tersirat padanya larangan untuk apa? Menghina, merendahkan, melecehkan, menjatuhkan pemerintah dan sebagainya. Yang banyak dilakukan oleh orang di zaman sekarang. Daripada pemimpin mereka sampai kepada pengikut-pengikut mereka.
Padahal dilarang. Jadi bagaimana Allah akan berikan kemuliaan? Tahan lisan, tahan. Bersabar, berdoa, baiki diri. Ya. Tengok, Nabi SAW sebut lagi dalam hadis lain. As-sultanu zillullahi fil ardi faman akramahu akramahullah. Ya. Wa man ahanahu ahanahullah. Pemerintah itu adalah naungan Allah Ta'ala di muka bumi. Barang siapa yang memuliakan, Allah Ta'ala akan memuliakan mereka. Dan barang siapa yang menghinakan Allah, memuliakan mereka, Allah akan menghinakannya. Tengok. Berlaku tak? Berlaku. Satu ketika mereka menghina pemerintah. Bila mereka naik jadi pemerintah, Allah hinakan mereka pula. Satu ketika mereka berkata itu dan ini. Bukan main tegas nak berbuat. Tapi bila mereka naik, mereka tak berbuat. Mereka pula dihina oleh rakyat. Nampak tak? Matematik sifirnya sama. Akan terkena. Dulu mereka melaknat pemerintah. Hari ini mereka pula dilaknat oleh rakyat. Kerana apa? Menyelisih jalan Nabi SAW. Ya, sebab itu terhadap pemerintah, kena ikut cara yang Allah Ta'ala ajar. Walaupun jiwa kamu secara akal, logik kamu tak munasabah. Tapi bila Allah sebut demikian, Nabi SAW sebut demikian, maka dia munasabah. Sebab akal kamu tak terjangkau. Dan sebenarnya terjangkau. Tengok, mudarat lebih besar. Masya Allah. Ya, sebab itu kata Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an. Apa dia kata? Tidak akan dapat memperbaiki manusia, yakni rakyat, kecuali pemerintah. Ya, sama ada pemerintah itu baik atau jahat. Lalu para sahabat bertanya, wahai Amirul Mukminin, jika pemerintahnya baik, ya, ni maklum. Kalau baik kami maklum lah, boleh terima. Tapi bagaimana dengan pemerintah yang jahat, yang zalim? Lalu jawab Sayyidina Ali radhiyallahu an, sesungguhnya dengan pemerintah yang jahat itulah Allah Ta'ala akan tetap menjaga keamanan perjalanan atau pengangkutan. Perjalanan negara aman dia. Ya. Diperangi musuh. Ya, dapat terjaga negara daripada diperangi musuh. Memperolehi harta rampasan perang, ditegakkan hukuman, dilaksanakan ibadah haji. Muslimin dapat beribadah kepada Allah dengan aman sampai datang ajalnya. Nampak tak? Tengok pemimpin yang cerdas. Sebab mereka mengetahui tentang wasiat Nabi SAW. Masya Allah. Ya. Betapa ya para sahabat Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang kewajipan taat pada pemerintah walaupun mereka itu zalim. Ya. Tengok, berkata Imam Sahal bin Abdullah As-Sawri rahimahullah, dia berkata, manusia akan selalu dalam kebaikan selama mana mereka memuliakan ulama dan pemerintahnya. Jika manusia memuliakan keduanya, maka akan baik dunia dan akhiratnya. Dan jika mereka merendahkan para ulama dan pemerintah, pasti rosak dunia dan akhiratnya. Ni pemerintah yang macam mana ni? Pemerintah yang menyampaikan amanah, wasiat Nabi SAW dengan benar. Tidak menyembunyikan separuh dan menyampaikan separuh. Yang ada kepentingan pada mereka, mereka sampaikan. Yang tidak ada kepentingan, mereka sembunyikan. Inilah yang berlaku sekarang. Mereka tak baca hadis-hadis ni. Mereka tutup. Ya, mereka tak ajar pada pengikut-pengikut mereka. Yang mereka sampaikan, iaitu jatuhkan pemerintah. Itu pun salah dalam menafsirkan hadis tak boleh taat pada pemerintah yang zalim. Tak boleh taat di situ bukan melepaskan bai'ah, ketaatan, bukan. Tak boleh taat, jangan ikut. Katakan pemerintah menghalalkan riba, kita tak boleh halalkan riba. Ya, kata pemerintah melarang kita solat Jumaat, kita tak boleh taat. Itu pelanggaran terhadap hak-hak Allah. Boleh faham? Ya, tapi bai'ah, ketaatan tetap wajib. Ya, kena taat. Sebab apa? Maslahatnya lebih besar daripada mudaratnya. Ya, baik, ini di antara beberapa penjelasan. Sebab itulah, ya, hendaklah kita berpegang teguh dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW. Nanti kita akan sambung lagi, ya, penjelasan-penjelasan yang lebih terperinci tentang hal yang berkaitan dengan kewajipan taat pada pemerintah. Apa yang perlu kita buat? Iaitu hendaklah kita mengurusi diri kita masing-masing. Ya, perbaiki diri kita. Ya, sebab perubahan yang kita inginkan tak akan berlaku kecuali kita berubah, ya, dengan diri kita terlebih dahulu. Sebab itu rumus perubahan menuju ke arah kebaikan sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka merubah nasib yang ada pada diri mereka. Kalau kamu nak pemerintah yang beriman dan bertakwa, yang jujur, tidak rasuah, kamu sendiri itu kena jujur dan tidak melakukan rasuah dan apa saja kejahatan. Barulah kamu akan dapat pemimpin seperti itu. Kalau begitu panjangnya masa. Kalau begitu mustahil. Tidak mustahil. Sebab apa? Allah Ta'ala yang jelaskan. Ya, masa panjang atau pendek itu bukan urusan kamu.
Sebab itu tegakkan agama itu dalam diri kita. Tegakkan agama dalam keluarga kita. Maka lama-lama akan tertegaklah ya daulah yang kita inginkan, yang adil, saksama. Boleh faham? Ya, sebab itu berkata salah seorang dai, dia kata apa? Aqimu daulatal islami fi qulubikum. Tuqam lakum fi ardikum. Tegakkanlah negara Islam di dalam hati-hati kamu. Maknanya dalam diri-diri kamu. Maka niscaya akan tegak negara Islam di bumi kamu. Ini dia keluar daripada ungkapan apa ni? Daripada sirah Nabi SAW. Tengok Nabi SAW. Adakah mula-mula perjuangan nak tegakkan negara? Tak. Bina dulu masyarakat. Siapkan tapak di bumi Madinah. Ya, hantar para pendakwah, dakwahkan bumi Madinah. Ya, citizen dekat situ. Akhirnya mendominasi Islam. Bila Nabi SAW sudah ditegakkan negara. Sebab majoriti rakyat ada Islam. Kemudian kembali ke bumi Mekah, Islam sudah. Maka tertegaklah dua ya kota menjadi daulah Islamiah. Allah beri kekuasaan setelah terpenuhi 4 syarat tadi. Nabi SAW tunjuk contoh. Beriman rakyatnya, beramal soleh rakyatnya, tidak melakukan syirik rakyatnya, istiqamah di atasnya. Nampak? Itu bukti depan mata. Nabi SAW berjuang selama 23 tahun, baru Allah berikan kekuasaan. Dan masa bukan ukuran kejayaan, bukan. Yang penting adalah kita menyampaikan, membentuk diri, membangunkan keluarga Islami. Ya, Masya Allah, tapi itu tak dibuat. Yang dia sibuk siang malam nak merebut kekuasaan. Sampai bila pun Allah akan biarkan terumbang ambing, tercerai berai, ya, berpecah belah. Makin berpecah lagi ada, bukan makin bersatu. Realiti kita lihat pada hari ini, umat Islam makin bertambah ke, makin bertambah kuat ke, makin melemah? Makin bersatu ke, makin berpecah? Makin bersatu. Makin bersatu untuk berpecah. Itu dia. Bersepakat untuk tidak bersepakat. Allah musta'an. Wahai umat Islam, kembalilah kepada agama kamu. Ya, kembali kepada agama kamu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jangan ikut para ulama yang jahat, yang menyelisihi ya wasiat Nabi SAW. Sungguh banyak kalang-kalang para ulama menjelaskan bab ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung lagi nanti, ya, menjelaskan hadis-hadis yang memperingatkan kita. Begitu juga kaul para sahabat, begitu juga para ulama salaf dalam menjaga perkara yang sangat penting, sehingga menduduki tangga kedua dalam wasiat Nabi SAW. Kerana perkara ini yang akan menjaga nyawa manusia, menjaga kemakmuran hidup, menjaga keamanan, ya, menjaga darah sesama Muslim, dan menjaga ukhuwah sesama Muslim. Dan kemuncaknya adalah membawa kaum muslimin agar bersatu menjadi umat yang bertakwa, saling berkasih sayang di antara satu sama lain, bukan saling bercakaran, bermusuhan, saling mengutuk, menghina, mendedahkan aib, dan pelbagai lagi yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim yang beriman kepada ya, hadis-hadis Nabi SAW dan kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya kita faham dengan jelas bab ini, ya, kerana apa yang disampaikan adalah semua daripada ya qala Allah wa qala Rasul. Hendaklah kita kembali berujuk kepada kitab-kitab yang menjelaskan secara komprehensif di dalam bab bagaimana kita berinteraksi dengan pemimpin, khususnya pemimpin yang zalim. Ya, bagaimana harus kita bersikap. Sama saja dengan pemimpin yang adil, kecuali dari beberapa jurusan. Semoga Allah berikan kita kefahaman dan kita berjalan di atas kefahaman yang benar. Jangan sesekali kita terlencung daripadanya, kerana akibatnya adalah sangat fatal. Ya, merugikan umat Islam, bahkan menyebabkan umat Islam ya dihina, makin lemah, bercakaran, ya, dan akhirnya menyebabkan tali Islam terukai satu demi satu. Semoga Allah memberikan kita ya ketetapan, sabat, istiqamah di atas, ya, berpegang teguh dengan hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada kita, khususnya hadis ini yang akan datang lagi nanti, perincian-perinciannya terhadap wasiat Nabi SAW yang agung yang akan datang setelah wasiat yang kedua, iaitu ya was-sam'i wa ta'ah. Dan begitulah seterusnya nanti akan datang perkara yang sangat besar menjelaskan tentang perpecahan umat. Wallahu a'lam. Segala kebaikan semuanya kembali kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kekurangan, kesilapan, semoga Allah Taala mengampuni kita dan membimbing kita agar berada di atas jalan al-hidayah, as-sirat al-mustaqim. Semoga Allah menghimpunkan kita kesemuanya nanti di dalam syurga Firdaus bersama dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan di dalam syurga bersama dengan Nabi SAW, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.